Yohanes bab 16. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu tidak sesat. Mereka akan menyingkirkanmu daripada Saumaa. Masanya akan tiba ketika semua orang yang membunuhmu menganggap bahwa dengan berbuat demikian, dia mengabdi kepada Allah. Perkara ini akan dilakukan oleh mereka, kerana mereka belum mengenal baik Bapa maupun aku. Semua ini kukatakan kepadamu supaya ketika berlaku nanti, kamu akan ingat bahwa aku sudah pun memberitahumu. Aku tidak memberitahumu dari mulanya lagi, kerana aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang mengutusku. Tiada seorang pun antaramu bertanya, kemana engkau hendak pergi? Sekarang hatimu bersedih, kerana aku telah memberitahu perkara ini kepadamu. Apa yang kukatakan kepadamu ini benar. Untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Setelah dia datang nanti, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, perbenaran, dan penghakiman. Tentang dosa kerana mereka tidak percaya kepadaku. Tentang perbenaran kerana aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihatku lagi. Dan tentang penghakiman, kerana pemerintah dunia ini telah dihakimi. Ada banyak lagi yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum berupaya menerimanya. Tetapi apabila Dia, yaitu Roh kebenaran datang, Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahumu apa yang akan terjadi. Roh itu akan memuliakanku, kerana dia akan menerima apa yang berasal daripadaku dan menyatakannya kepadamu. Segala milik Bapa-Ku, milikku juga. Maka itulah kukatakan bahwa dia akan menerima apa yang berasal daripadaku dan menyatakannya kepadamu. Yesus berkata, Tidak lama lagi, kamu tidak akan melihatku dan tidak lama kemudian, kamu akan melihatku. Sebilangan murid Yesus tertanya-tanya sesama sendiri. Apakah maksud katanya? Tidak lama lagi, kamu tidak akan melihatku, dan tidak lama kemudian, kamu akan melihatku. Dia juga berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Mereka berkata, apakah maksud? Tidak lama lagi. Kami tidak faham erti kata-katanya. Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Lalu katanya kepada mereka, Tadi aku berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihatku, dan tidak lama kemudian kamu akan melihatku. Adakah kamu mempersoalkan kataku itu? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersukaria. Kamu akan bersedih, namun kesedihanmu akan berubah menjadi kegembiraan. Apabila seorang perempuan hendak melahirkan anak, dia menderita kesakitan kerana masanya sudah tiba. Tetapi sebaik sahaja anak itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersukacita kerana seorang anak telah lahir ke dunia. Begitulah juga kamu bersedih sekarang, tetapi aku akan menemui kamu lagi. Hatimu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diragut oleh sesiapapun. Pada ketika itu, kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu. Hingga saat ini, belum pernah kamu minta sesuatu dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerimanya, dan sempurnalah kegembiraanmu. Aku telah mengatakan semua ini kepadamu secara kiasan. Tetapi akan sampai ketikanya aku tidak lagi menggunakan kiasan. Aku akan berterus terang kepadamu tentang Bapa. Pada hari itu, kamu akan meminta dalam namaku. Aku tidak berkata, aku akan meminta kepada Bapa bagi pihakmu. Bapa sendiri mengasihimu, kerana kamu mengasihiku dan percaya aku datang daripada Bapa. Aku memang berasal daripada Bapa dan datang ke dunia. Tetapi sekarang aku meninggalkan dunia ini dan pulang semula kepada Bapa. Para muridnya berkata, Sekarang barulah Tuhan bercakap terus terang, tanpa menggunakan kiasan. Sekarang kami faham bahwa engkau mengetahui segala-galanya, dan sesiapa pun tidak perlu lagi bertanya apa-apa kepadamu. Oleh itu, kami percaya bahwa engkau datang daripada Allah. Yesus berkata kepada mereka,
Percayakah kamu sekarang? Saatnya akan datang, malah sudah pun sampai, ketika kamu akan bertempiaran. Kamu akan menjaga diri masing-masing dan meninggalkan aku keseorangan. Tetapi sebenarnya aku tidaklah keseorangan, karena Bapa bersamaku. Segala ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu, karena aku telah menewaskan dunia. Yohanes bab 17. Setelah itu, Yesus menengadah ke langit lalu berkata, Bapa, sudah sampailah saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu dapat memuliakan Bapa. Engkau telah memberi anakmu kekuasaan ke atas umat manusia, supaya dia pun memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang telah kau serahkan kepadanya. Inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Aku telah memuliakanmu di bumi ini dengan menyempurnakan kerja yang kau amanahkan kepadaku. Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini diwujudkan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang di dunia ini yang telah kau serahkan kepadaku. Mereka semua milikmu. Engkau telah mengamanahkan mereka kepadaku. Kini mereka taat akan firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa segala yang kau berikan kepadaku itu sebenarnya berasal daripadamu. Firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku sesungguhnya berasal daripadamu dan percaya bahwa engkau telah mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk orang yang telah kau serahkan kepadaku, karena mereka milikmu. Semua milikku, milikmu juga. Semua milikmu, milikku juga. Aku dimuliakan melalui mereka. Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan mereka masih di dunia. Aku datang kepadamu. Bapa yang Maha Suci, peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana engkau dan aku adalah satu. Sepanjang waktu aku bersama mereka, aku memelihara mereka dengan namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka dan tiada seorang pun binasa, kecuali anak kebinasaan itu supaya terlaksanalah apa yang tersurat dalam kitab suci. Sekarang, aku akan datang kepadamu. Semua ini kukatakan ketika aku masih di dunia, supaya kebahagiaanku dapat dialami mereka sepenuhnya. Setelah kusampaikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Aku tidak memohon-Mu untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Aku memohon semoga Engkau melindungi mereka daripada si durjana. Sebagaimana aku bukan dari dunia ini, begitu jugalah mereka. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku mengutus mereka ke dunia sebagaimana Engkau mengutusku ke dunia. Demi kebaikan mereka, aku menyucikan diriku supaya mereka juga disucikan dalam kebenaran. Aku bukan berdoa untuk mereka sahaja, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui kata-kata mereka. Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Engkau di dalamku dan aku di dalam-Mu, dan supaya mereka juga ada di dalam kita. Dengan demikian, dunia dapat percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutusku. Aku memberi mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalamku, supaya mereka bersatu sepenuhnya. Dengan demikian, dunia akan tahu bahwa Engkau sebenarnya telah mengutusku, dan Engkau mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihiku. Bapa, aku menghendaki mereka yang Kau serahkan kepadaku ada bersamaku di mana aku berada, supaya mereka dapat melihat kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, kerana Engkau mengasihiku ketika dunia ini belum diwujudkan lagi. Bapa yang Maha Benar, dunia tidak mengenal-Mu, namun aku mengenal-Mu, dan kesemua mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutusku. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada mereka. Aku akan terus berbuat demikian, supaya kasih-Mu kepadaku bertapak kukuh dalam hati mereka, dan supaya aku di dalam mereka.
Yohanes bab 18. Setelah berdoa demikian, Yesus pergi diiringi murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di sana ada sebuah taman. Yesus dan murid-muridnya masuk ke taman itu. Yudas yang mengkhianati Yesus mengetahui tempat itu juga karena Yesus kerap ke situ dengan murid-muridnya. Dengan demikian, Yudas pergi ke situ membawa sepasukan askar dan sebilangan pegawai, ketua imam serta orang Farisi. Mereka membawa lantera, suluh serta senjata. Yesus mengetahui segala yang akan terjadi ke atasnya. Dia pun mendekati mereka lalu bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri bersama mereka di situ. Apabila Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Yesus berkata, "Aku sudah berkata bahwa akulah dia. Kalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian, terlaksanalah apa yang pernah dikatakannya. Tiada seorang pun yang kau serahkan kepadaku sesat. Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya, lalu menetak telinga kanan hamba imam besar sehingga terputus. Nama hamba itu Malkus. Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan semula pedangmu. Bukankah aku mesti minum daripada cawan penderitaan yang diberikan kepadaku oleh Bapa?" Setelah itu, askar-askar dengan ketua mereka dan pegawai-pegawai Yahudi menangkap dan mengikat Yesus. Mula-mula mereka membawanya ke hadapan Hanas, bapak mertua Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kayafas yang memang dahulunya berkata kepada orang Yahudi bahwa lebih baik satu orang mati demi seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain ikut serta apabila Yesus dibawa pergi. Oleh sebab murid lain ini dikenali oleh imam besar, dia masuk bersama Yesus ke halaman rumah imam besar. Petrus menanti di luar di hadapan pintu. Sejurus kemudian, murid lain yang mengenal imam besar itu keluar semula, bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kemudian hamba perempuan penjaga pintu itu berkata kepada Petrus, "Bukankah kamu seorang daripada murid orang itu?" Petrus menjawab, Bukan. hamba dan pegawai berdiri di situ setelah menyalakan api kerana pada masa itu hawa sejuk. Mereka sedang berdiam di situ. Petrus pun berdiri di situ dan berdiam bersama mereka. Imam besar menyoal Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab, "Aku sentiasa bercakap terang-terangan kepada dunia. Aku sering mengajar di Saumaah dan di Bait Suci, tempat semua orang Yahudi berhimpun. Tidak pernah kukatakan apa-apa secara rahasia. Mengapakah kamu menyoalku? Tanyalah mereka yang pernah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Mereka tahu apa yang kukatakan itu." seorang pegawai di situ menampar Yesus sambil berkata, Begitukah kamu bercakap kepada seorang imam besar? Yesus berkata kepadanya, "Sekiranya yang kukatakan itu salah, tunjukkanlah kepada semua orang di sini apa kesalahan itu. Tetapi kalau kata-kataku benar, mengapa kamu menamparku?" Selepas itu, Hanas menyuruh orang membawa Yesus yang masih dalam keadaan terikat ke hadapan imam besar Kayafas. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Maka orang di situ bertanya kepadanya, "Bukankah kamu seorang daripada murid orang itu?" Petrus menjawab, Bukan. seorang daripada hamba imam besar ada di situ. Dia saudara kepada hamba yang ditetak putus telinganya oleh Petrus. Dia berkata kepada Petrus, Bukankah kamu yang kulihat di taman itu bersamanya? Petrus menyangkalnya lagi, dan sejurus selepas itu ayam berkokok. Kemudian mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana Gubernur. Tetapi orang Yahudi tidak turut masuk ke dalam istana itu karena pagi masih awal. Mereka tidak mahu terkena najis karena mereka hendak menyertai jamuan Paskah. Oleh yang demikian, Pilatus keluar menemui mereka. Dia bertanya, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?"
Mereka menjawab, Jika orang ini tidak melakukan perbuatan jahat, sudah tentu kami tidak akan membawanya ke hadapanmu. kemudian Pilatus berkata kepada mereka, Ambillah dia dan adili dia mengikut undang-undangmu. orang Yahudi menjawab, Kami tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk menjatuhkan hukum mati ke atas seseorang. dengan demikian akan terjadilah apa yang telah dikatakan oleh Yesus tentang cara kematiannya. Selepas itu, Pilatus masuk semula ke istana dan memanggil Yesus lalu bertanya, Adakah kamu raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Adakah kata-kata ini daripada dirimu sendiri, atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu tentang diriku? Pilatus menjawab, Adakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam telah membawamu kepadaku. Apakah yang telah kau lakukan? Yesus menjawab, Kerajaanku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaanku dari dunia ini, tentulah para muridku berjuang mempertahanku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukanlah dari sini. Dengan demikian Pilatus pun berkata kepadanya, Jadi, adakah kamu seorang raja? Yesus menjawab, Betul katamu. Aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang memihak kepada kebenaran mendengar suaraku. Pilatus berkata kepadanya, Apakah itu kebenaran? kemudian dia keluar mendapatkan orang Yahudi lalu berkata, Aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali. Tetapi kamu ada satu adat, yaitu aku harus membebaskan seorang daripada bangsamu pada perayaan Paskah. Mahukah kamu kubebaskan raja orang Yahudi? Mereka semua berteriak lagi. Jangan bebaskan orang itu. Bebaskan Barabas. Barabas itu seorang perompak.